Kenapa ya orang kaya ini semakin kaya? Apakah rahsia di sebalik kekayaan mereka ya? Saudara-saudari sekalian, salah satu strategi utama orang kaya memperkembangkan kemewahan mereka adalah melalui pelaburan. Preview. 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 Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. Nama saya Morali, saya seorang perunding hartanah berdaftar daripada CID Realtors dan mortgage consultant daripada Finmill Network. Saya kembali dengan satu lagi episod dalam siri Borak Hartanah dan topik yang saya akan berkongsi pada kali ini ialah 5 sebab mengapa pelaburan hartanah ini istimewa sekali. Saudara-saudari sekalian, ilmu pelaburan ini adalah sangat penting untuk kita semua. Sebab kalau kita tahu tentang ilmu pelaburan, kita tahu macam mana kita boleh melipat gandakan wang simpanan yang ada pada kita. Walaupun terdapat macam-macam pelaburan di luar sana seperti emas, cryptocurrency, fixed deposit dan sebagainya, namun Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad and Poor Dad, telah mengatakan bahawa pelaburan yang first class dan mantap perlu mempunyai dua kriteria yang penting, iaitu pertama sekali capital gain, yang kedua cash flow. Jadi, Robert Kiyosaki berdasarkan dua kriteria ini cuma mengiktiraf dua sahaja jenis pelaburan yang memenuhi dua kriteria ini, iaitu pelaburan dalam pasaran saham dan kedua, pelaburan dalam bidang hartanah. Dalam pelaburan saham, capital gain merujuk kepada keuntungan yang diperoleh daripada kenaikan harga saham dan cash flow pula dijana melalui dividen yang diperolehi oleh pemegang saham. Sementara itu, pelaburan dalam hartanah, capital gain merujuk kepada harga keuntungan yang diperoleh daripada kenaikan harga rumah dan cash flow pula dijana daripada sewaan setiap bulan. Jom kita lihat sekarang, apakah 5 sebab yang menjadikan pelaburan hartanah ini istimewa sekali ya. Pertama sekali, risiko pelaburan dalam hartanah sangat rendah sekali. Setiap pelaburan ini ada risiko yang tersendiri, tetapi risiko pelaburan ini boleh dikurangkan melalui ilmu dalam pelaburan. Pelaburan hartanah lebih senang untuk dipelajari dan kurang risikonya. Kita cuma perlu beli hartanah dan tak payah sangat tahu pasal benda-benda teknikal macam pasaran saham. Semua orang tahu harga rumah akan confirm naik dalam jangka masa panjang. So, berdasarkan data daripada NAPIK, dari tahun 2000 hingga 2016, harga purata rumah melonjak lebih 2 kali ganda di Selangor dan lebih 3 kali ganda di Kuala Lumpur dalam jangka masa 16 tahun. Manakala secara purata, kadar kenaikan harga rumah di Selangor adalah 9% dan di Kuala Lumpur adalah 12% setiap tahun dalam jangka masa 16 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2016 mengikut data yang dikeluarkan oleh NAPIK. Selain itu, kita juga boleh bikin wang dengan menyewakan rumah kita. Risiko bayaran ansuran bulanan boleh dikurangkan dengan membeli rumah yang mampu memberikan cash flow positif dengan mendapat sewa bulanan yang melebihi ansuran bulanan rumah kepada bank. Tak pernah kita dengar harga hartanah jatuh ke tahap lebih daripada 50% daripada harga pembelian rumah macam pasaran saham walaupun dalam situasi kemelesetan ekonomi. Di samping itu, insurans rumah seperti MRTA dan MLTA juga memberikan perlindungan kepada pemilik rumah atau ahli keluarga sekiranya pemilik rumah itu hilang keupayaan kekal atau meninggal dunia. Pihak insurans akan settle kesemua hutang rumah kepada bank sekiranya apa-apa yang tak diingini berlaku terhadap pemilik rumah. Keistimewaan pelaburan hartanah nombor 2. So, pelaburan hartanah adalah alat untuk melawan arus inflasi. So, nilai mata wang kita sekarang tak akan sama dengan nilai mata wang 10 tahun akan datang. Misal kata, semasa saya belajar di Universiti Sains Malaysia sekitar tahun 2000, ayah saya hanya memberikan duit poket RM50 hingga RM70 sahaja untuk bekalan saya selama 1 minggu. So, pada masa itu, harga makanan dan barangan murah kan? Jadi, bekalan duit tu cukup untuk saya selama 1 minggu. Tapi, RM50 yang sama buat masa sekarang, saya rasa 1 atau 2 hari pun dah habis sebab harga barangan mahal disebabkan inflasi. So, mari kita lihat trend kadar inflasi di negara kita. So, pada tahun 2008, kadar inflasi adalah sangat tinggi iaitu 5.43% dan pada tahun lepas, kadar inflasi adalah rendah iaitu 0.66%. Secara puratanya, kadar inflasi di negara kita berada di paras 2 hingga 3% setiap tahun.
So kadar inflasi ini akan menyebabkan nilai mata wang kita semakin berkurangan. Jadi kita perlu buat sesuatu ya untuk mengelakkan nilai mata wang kita dimakan begitu saja dengan kadar inflasi. So apa yang kita boleh buat dalam mengukuhkan nilai mata wang supaya tidak terhakis oleh kadar inflasi ini ialah untuk parking wang kita di tempat lain yang boleh menjanakan pendapatan yang lebih tinggi daripada kadar inflasi ini. So kalau kita simpan kat rumah atau simpan kat account saving, kita cuma dapat faedah 0.5% saja setiap tahun. So jumlah ini tak cukup untuk lawan kadar inflasi. So kalau kita parking kat fixed deposit, kita dapat 3% daripada bank. So wang kita di akaun EPF akan berikan faedah kita 6% setiap tahun dalam jangka masa panjang. So kalau pasaran saham, ia mampu memberikan pulangan yang lumayan. So pemilihan saham yang baik mampu memberikan return baik sekitar 10 hingga 15% setiap tahun. Cuma risikonya adalah tinggi dan ilmu juga adalah lebih tinggi. So contohnya kita perlu tahu bagaimana nak buat analisis financial statement, income statement, balance sheet, cash flow dan ratio analysis untuk meramal hala tuju dan pencapaian sesuatu company atau syarikat pada masa sekarang dan masa akan datang. So melalui pelaburan hartanah, average capital gain buat rumah di Lembah Kelang adalah 10% dalam jangka waktu panjang. Alright. So oleh itu kadar kenaikan 10% ini cukup untuk memastikan capital gain ini boleh melawan kadar inflasi iaitu 2 hingga 3% setiap tahun dan seterusnya melindungi wang simpanan kita daripada dimakan oleh arus inflasi ini. Keistimewaan pelaburan hartanah nombor 3 iaitu capital gain. So saudara-saudari sekalian, kalau kita buat bisnes, kita perlu ada target sales setiap bulan, kena buat marketing untuk menjana sales, kena manage pekerja kita, kena ingat pasal stok, inventory, macam-macam. So pening kan? Lagi senang kita beli properti sebab properti pada jangka masa panjang confirm akan naik harga. So anda tak payah buat apa-apa. Kalau beli dan simpan pada jangka masa panjang, so pasti bila masa jual nanti boleh kaut keuntungan. So jom kita lihat data. Ini adalah data daripada Surat Khabasta pada tahun 2012. Cuba kita bandingkan harga rumah pada tahun 1970 dan tahun 2012 di Lembah Kelang. Harga rumah teres satu tingkat sekitar tahun 70-an adalah dalam lingkungan RM35,000 hingga RM42,000. Manakala pada tahun 2012, harga rumah satu tingkat di Lembah Kelang telah naik 10 kali ganda iaitu dari lingkungan harga RM300 hingga RM400,000. Sementara itu, harga rumah double story di Lembah Kelang sekitar 70-an adalah dari lingkungan RM45,000 hingga RM60,000 dan telah meningkat kepada RM500 hingga RM850,000 pada tahun 2012. Manakala harga rumah semidi di Lembah Kelang sekitar tahun 70-an adalah sekitar RM100,000 dan telah meningkat kepada 1.5 hingga 2.5 juta pada tahun 2012. Akhir sekali, harga rumah banglo di Lembah Kelang sekitar tahun 70-an adalah dalam lingkungan RM250 hingga RM300,000 dan telah meningkat kepada 5 hingga 6 juta pada tahun 2012. Sekarang kita lihat keistimewaan pelaburan hartanah yang keempat, iaitu pendapatan daripada sewa rumah. Selain daripada capital gain yang diperoleh setiap tahun dengan kenaikan harga rumah, seseorang pemilik rumah juga boleh menjana pendapatan kedua dengan penyewaan rumah. Jadi income dari rental ini boleh digunakan untuk bayaran ansuran bulanan. So lagi best kalau kadar sewa ini melebihi bayaran ansuran rumah dan seterusnya memberikan positif cash flow kepada pemilik rumah. Jadi pemilik rumah tak payahlah keluarkan duit simpanan dari bank untuk membayar ansuran rumah. Oleh sebab itu, pelabur-pelabur hartanah perlu buat kajian terperinci sebelum membuat keputusan untuk membeli rumah, terutama sekali dari aspek kos-kos penting yang perlu dibayar sebelum, semasa dan selepas membeli hartanah. Alright, sekarang keistimewaan pelaburan hartanah yang kelima, iaitu kuasa leverage. Kuasa leverage membolehkan seseorang itu memiliki sesuatu hartanah dengan berbekalkan modal yang kecil sahaja. Sebagai contoh, sekiranya seseorang hendak membeli sebuah rumah yang berharga RM300,000, dia cuma perlu 10% sebagai deposit dan lebih kurang 5% untuk segala documentation. Ini akan menelan belanja lebih kurang RM45,000 untuk memiliki rumah subsale yang bernilai RM300,000 dan baki yang selebih 90% akan dibayari oleh bank sekiranya bank meluluskan pinjaman. So pelaburan saham juga mempunyai kuasa leverage tapi sangat risiko sekali dengan penggunaan account margin. Sebab bila harga saham turun, nilai dalam account margin pun akan turun. Dan kalau pelabur saham tu lemah dalam pengurusan account margin atau tidak meletakkan stop loss, maka leburlah segala wang dalam account margin bila harga saham turun dan pelabur saham akan diberitahu untuk top up account mereka. Bukan itu saja, sekiranya seseorang itu memang tak ada wang deposit atau pendahuluan sebanyak 10 hingga 15% untuk membeli rumah pun, asalkan ada pekerjaan tetap dengan slip gaji, pembeli juga boleh membeli rumah tanpa sebarang deposit dengan strategi no money down. Terdapat sebilangan projek perumahan yang offer package ini dan pihak pemaju ada yang menawarkan cashback, rebate 10 hingga 20%. Jadi, seseorang itu juga boleh memiliki rumah
baru atau under construction tanpa sebarang bayaran pendahuluan. So, kuasa leverage dengan menggunakan wang daripada bank untuk membeli dan memiliki rumah memang satu lagi keunikan dalam pelaburan hartanah jika dibandingkan pelaburan-pelaburan lain. Asalkan rekod kewangan kita bersih dan kita ada pendapatan, kita boleh apply bank loan untuk membeli rumah. Saudara-saudari sekalian, saya berharap topik hari ini sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu saudara-saudari tentang keistimewaan pelaburan hartanah sebagai jentera yang dapat menjana kekayaan dan kemewahan seseorang. Jom kita lihat apakah testimonial billionaires tentang pelaburan hartanah. Andrew Carnegie, seorang billionaire industrial, telah mengatakan, 90% of all millionaires become so through owning real estate. More money has been made in real estate than in all industrial investment combined. The wise young man or wage earner of today invests his money in real estate. Maksudnya, 90% daripada kalangan golongan jutawan telah menjadi jutawan melalui pelaburan hartanah. Lebih banyak wang telah dijana dalam pelaburan hartanah berbanding dengan segala pelaburan industrial digabungkan. Seorang pemuda matang atau seorang yang bergaji tetap akan melaburkan wang mereka dalam hartanah. Sementara itu, seorang lagi billionaire, John Paulson, telah mengatakan, I still think buying a home is the best investment any individual can make. So, maksudnya, saya masih berpendapat bahawa pemilikan rumah adalah pelaburan terbaik oleh seseorang individu. Jadi setakat ini saja buat hari ini video perkongsian saya berkenaan hartanah. Anda boleh subscribe YouTube channel atau follow saya kat Facebook saya, Perunding Hartanah Murali Gopalan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di episod akan datang dalam siri Borak Hartanah. Signing off, Murali Gopalan.